Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita wuduk sempurna. Anak-anak ingat lagi tak perkara-perkara yang telah kita belajar berkenaan dengan tajuk wuduk sempurna? Ya, kita telah pun belajar berkenaan dengan perkara-perkara wajib untuk kita berwuduk, iaitu solat, menyentuh Al-Quran, tawaf. Juga kita pernah belajar berkenaan dengan perkara sunat berwuduk seperti sebelum tidur, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, masuk masjid serta mengawal kemarahan. Kita juga telah pun belajar berkenaan dengan rukun dan sunat wuduk pada pembelajaran yang lepas. Dan pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan perkara makruh dan yang membatalkan wuduk. Apakah itu perkara makruh? Perkara makruh ialah perkara yang membuatkan pahala kita kurang walaupun dia tidak membatalkan wuduk. Tetapi dia adalah perkara yang membuatkan pahala berwuduk kita menjadi kurang. Dan satu lagi perkara yang membatalkan wuduk, iaitu perkara yang menjadikan wuduk kita tidak sah. Pertama sekali kita lihat berkenaan dengan perkara yang makruh ketika berwuduk, yang tak elok lah, walaupun perkara ini tidak membatalkan wuduk, tetapi dia tak elok dilakukan kerana dia boleh mengurangkan pahala semasa kita berwuduk. Yang pertama perkara makruh ketika berwuduk ialah bercakap. Semasa berwuduk bercakap-cakap makruh, menjadikan wuduk kita makruh, kurang pahala. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Makruh, hukumnya berlebihan menggunakan air, iaitu kita membazir air, buka air besar-besar sampai membazir. Seterusnya, mendahulukan anggota kiri. Contohnya tangan dan kaki, ada kiri, ada kanan. Kita hendaklah mendahulukan membasuh anggota kanan. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Kaki pun sama juga. Kalau kita mendahulukan anggota kiri, maka wuduk kita sah, tetapi kurang pahala. Sebab tu dia terletak di bawah perkara makruh. Mendahulukan anggota kiri makruh. Kemudian meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Contohnya, kita tak sakit apa-apa, kita minta kawan-kawan kita siramkan air ke tangan kita tanpa keuzuran. Maksudnya tak sakit, tidak ada kepayahan kepada kita, tetapi kita suka-suka saja-saja nak suruh orang, minta tolong orang membasuhkan anggota wuduk kita. Hukumnya adalah makruh. Seelok-eloknya kita buatlah sendiri, melainkan susah ataupun sakit. Itu maksud keuzuran di sini. Baik, seterusnya ialah perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya kalau perkara-perkara ini berlaku, wuduk kita akan tidak sah, batal, kena ambil wuduk semula lah. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Apa itu kubul? Kubul ialah kemaluan hadapan kita. Sama ada yang keluar itu ialah air kencing. Biasanya air kencing lah. Darah ke, itu membuatkan wuduk kita batal. Dan dubur. Dubur, anggota kemaluan kita yang di bahagian belakang. Sama ada keluar apa-apa saja, keluar najis, kita buang air besar, ataupun apa-apa yang kita makan terkeluar pada dubur, ataupun angin, kentut. Itu adalah perkara yang membatalkan wuduk.
Kemudian tidur yang tidak tetap punggung. Tetap punggung tu macam mana? Maksudnya kalau kita duduk, kita tertidur sekejap, kemudian kita terbangun. Kita sedar kita punya punggung masih lagi tidak bergerak. Maka pada keadaan itu wuduk kita tak batal. Tapi kalau kita tidur semasa duduk, kita sudah sedar kita dah terbaring atau terlentang. Itu maksudnya tidak tetap papan punggung. Maksudnya batal. Ataupun kita baring, kita tertidur. Bila kita sedar, kita dah menyarap. Itu maksudnya tidak tetap papan punggung. Maksudnya tidur yang lama lah. Itu kita punya wuduk telah pun batal. Yang tak batal ni, dia terlelap sekejap, bangun, dia masih dalam kedudukan yang sama, itu tak batal. Tetapi tidak tetap punggung ni, maksudnya dia tidur lama sikit, dia dah bergerak masa tidur, itulah batal. Kemudian hilang akal seperti mabuk atau pitam. Mabuk macam dia punya akal tak berapa betul. Ataupun dia pitam, pengsan, dia tak sedar disebabkan masalah kesihatan dan sebagainya. Dia sedar, tengok, aku pitam, pengsan. Bila sedar, maksudnya dia punya wuduk telah pun batal. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Antara lelaki dan perempuan, kalau tersentuh kulit, batal wuduknya. Mahram ni siapa? Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Jadi maksudnya di sini bersentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ni maksudnya yang kita boleh kahwin. Kat sini mahram di sini maksudnya orang yang kita yang bukan mahram di sini lah orang yang kita boleh kahwin selain daripada ahli keluarga kita. Kalau kita tersentuh kulit ibu bapa kita, tak batal. Kalau kita tersentuh kulit adik-beradik kita, tak batal. Tetapi kalau kita tersentuh kulit berlainan jantina antara sepupu kita ataupun rakan-rakan kita, maka wuduk kita batal. Kemudian menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Apabila kita menyentuh dengan sengaja atau tak sengaja, kita punya kemaluan, kemaluan hadapan ataupun kemaluan dubur kita belakang, sengaja atau tak sengaja menggunakan tapak tangan, maka wuduk kita batal. Okey. Menyentuh kemaluan dan dubur membatalkan wuduk. Baik, untuk latihan hari ini, anak-anak dikehendaki membuat latihan pada buku aktiviti muka surat 109. Kelaskan perkara yang makruh ketika berwuduk. Apa dia? Bercakap ke? Terkentut ke? Mendahulukan anggota kiri ke? Pitam? Bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahram? Berlebihan menggunakan air. Pilih yang mana makruh, yang mana perkara yang membatalkan wuduk. Baik, itu saja untuk latihan bertulis hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.